Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung kembali tajuk berkaitan masalih al-mursalah pada tajuk Hujjatul Masalih. Hujjah bagi ulama yang mengiktibarkan maslahah ini salah satu daripada dalil-dalil syarak. Kata pengarang rahimahullah, la khilafa bainal ulama'i fi anna al-ibadati la yajri fiha al-amalu bil masalihil mursalah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa pada bab ibadat tidak berlaku padanya beramal dengan masalih mursalah. Masalih mursalah dalam bab ibadat, ulama tidak anggap dia sebagai satu dalil yang diiktibar pada nak mengkiaskan ataupun nak menganggapnya sebagai dalil syarak pada masalah ibadat. Kenapa? Lianna umur al-ibadati sabiluha at-tawqifu. Kerana perkara ibadat jalannya ialah tawakuf. Tawqif ni makna kita terhenti kepada nas daripada syarak, terhenti daripada nas Quran dan hadis. Tak boleh kita nak kias-kias atau kita nak reka. Fala majala fiha lil ijtihadi war ra'yi, maka tidak ada jalan padanya untuk ijtihad dan pandangan akal. Waziyadatu 'alaiha, dan penambahan atas ibadat yang telah ada itu ibtida'un fid din, dianggap sebagai bid'ah dalam agama. Wal ibtida'u madhmumun, dan bid'ah itu perkara yang dikeji. Fa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin, dan setiap kesesatan. Wa sahibuha finnar, serta pelakunya itu balasannya ialah neraka. Amma fil muamalat, adapun pada bab muamalat, faqad ikhtalafa al-ulama'u fi hujjiyatiha, maka telah khilaf ulama pada penghujahannya. Wa ja'liha dalilan min adillatil ahkam, dan pada menjadikan maslahah mursalah ini dalil daripada dalil-dalil hukum. Itu berlaku khilaf ya. Adakah pada masalah muamalat ini boleh kita jadikan masalih mursalah sebagai dalil? Wa hadzal al-khilafu yuhka fi kutubil usul, dan khilaf-khilaf ini dihikayatkan dalam kitab-kitab usul ala nahwin wasi'in, atas jalan yang luas. Jadi khilaf ini dibicarakan secara meluas, secara panjang lebar dalam kitab usul fiqh. Walakinnana la najidu atharaha bihadhihi sa'ati wal kathrati fi kutubil fiqh, tetapi kita tidak dapati kesannya seluas itu dan sebanyak itu dalam kitab fiqh. Dalam kitab usul fiqh, ulama bila membincangkan istidlal ataupun iktibar menggunakan masalih mursalah, panjang mereka bahaskan. Tapi dalam bab apabila sampai pada aplikasi dalam kitab fiqh, kita dapati perbezaan itu tidak begitu luas sebenarnya. Fal fuqaha'u al-mansubu ilaihim adamul akhdhi bil masalihil mursalah, maka ulama-ulama fiqh yang disandarkan kepada mereka bahawa mereka tidak berpegang dengan masalih mursalah, tidak menganggap masalih mursalah itu, wujidat lahum ijtihadatun qamat ala asasil maslahati mursalah, tetapi kita dapati ada bagi mereka ijtihad yang ditegakkan berdasarkan asas maslahah mursalah. Okey, apa yang pengarang nak beritahu di sini, dalam kitab perbincangan usul fiqh memang kita tahu ada khilaf pada mengiktibarkan maslahah mursalah ini dalil ataupun tidak. Tetapi bila kita masuk ke dalam perbincangan fiqh, perbincangan hukum tu sendiri, kita dapati ulama yang tidak menganggap masalih mursalah ini dalil, mereka juga melakukan ijtihad yang mana ijtihad itu berasaskan kepada maslahah mursalah. Kama najiduhu fi fiqh Syafi'iyyah wal Hanafiyah, sebagaimana kita dapati itu berlaku pada fiqh ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Walaupun walhal mereka ni antara yang menolak maslahah mursalah sebagai dalil. Wa ala ayyati halin, atas apa-apa keadaan pun, famimma la syakka fi, antara perkara yang tidak ada syak padanya, anna fariqan minal ulama'i, bahawa sekumpulan daripada ulama, ankara hujjiyatal masalihil mursalah, mereka mengingkari berpenghujahan dengan masalih mursalah ni. Wa min haula'i, dan antara mereka yang menolak masalih mursalah ni dalil ialah al-zahiriyatu, ialah ulama zahiriyah.
fahum yunkiruna qiyasa. Mereka ini kita maklum dah, mereka ini menafikan qiyas. Faminal aula, maka lebih aulalah ay yunkiru al masalih al mursalah, tentulah mereka mengingkari juga masalih mursalah, kerana masalih mursalah ini ialah salah satu jalan pada ataupun dicabang daripada qiyas juga. Apabila menolakkan qiyas, maka secara umum, maka masalih mursalah yang lebih bersifat khusus itu tertolak juga. Waqad nusiba ila syafi'iyati, dan telah disandarkan kepada ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah al-qawlu, pandangan yang mengingkari maslahah al-mursalah. Jadi Syafi'iyah dan Hanafiyah juga dinisbahkan mereka ini tidak menerima masalih mursalah sebagai dalil. Walakinnana, tetapi kita dapati, najidu fi fiqhihim, kita dapati pada fiqh mereka, ijtihadatin, kita dapati ijtihad qamat ala asasil maslahah, yang terbina atas dasar maslahah, kama sanadkuruhu, sebagaimana nanti kami akan sebutkan. Wa fariqun akharu, dan kumpulan lain pula, akhadha bil masalihil mursalah, mereka berpegang dengan maslahah mursalah, wa'tabaraha hujjatan syar'iyyatan, dan mereka menganggapnya sebagai hujah syarak, wa masdaran min masadir tasyri', dan sebagai satu sumber daripada sumber pensyariatan. Wa ashharu man urifa anhu hadha litijahu, dan yang paling masyhur dikenali dengan pandangan ini, apa dia? Siapa? Imamu Malikun, Imam Malik lah. Imam Malik lah yang terkenal berpegang dengan maslahah mursalah. Thumma Ahmadu ibnu Hanbal, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Wa baina hadzainil fariqain, dan antara dua kumpulan ini, man qala bil maslahah, ada yang berpandangan dengan bil maslahah bi syurutin, mereka mengiktibarkan maslahah itu bi syurutin, dengan syarat-syarat, taj'aluha, yang menjadikannya min qabilid darurati, dari termasuk daripada aspek darurat, allati la yakhtalifu ulama fil akhdhi biha, ada mereka meletakkan syarat-syarat yang menjadikan dia maslahah itu termasuk daripada perkara darurat, perkara yang disepakati, yang tidak berlaku khilaf, yang tidak dikhilaf ulama untuk berpegang, kerana perkara darurat ini perkara yang bersangatan, penting dan perlu, ini tidak berlaku khilaf. Jadi syarat-syarat yang diletak tu seakan-akan menjadikan maslahah itu termasuk daripada perkara darurat yang tidak berlaku khilaf padanya. Kal Ghazali, seperti Imam Ghazali, faqad akhadha bil maslahah, beliau telah mengambil maslahah ini menjadi dalil, bi syarti an takuna daruriyatan, dengan syarat maslahah itu maslahah daruriyah, maslahah yang sangat penting, yang tak dapat tidak. Qat'iyatan, lagi pula qat'i, wa kulliyatan, yang bersifat kulliyah umum, yang bersifat umum. Wa nadhkuru fi ma yali, dan kami akan sebut di bawah adillatal munkirin, dalil-dalil mereka yang mengingkari li hujjiyatil masalih, bagi penghujahan dengan maslahah ini, wa adillatal akhidina biha, dan kami akan sebutkan juga adillatal akhidina biha, dalil-dalil mereka yang berpegang dengan maslahah. Thumma nubayyinu ra'ya rajiha, kemudian kami terangkan pandangan yang rajih min hadzaini ra'yain, daripada kedua-dua pandangan ini. Thumma nadhkuru ba'd al-masail allati qala biha al-fuqaha, kemudian kami akan sebutkan sebahagian daripada masalah-masalah hukum yang mana disebut dengannya fuqaha ala asasil maslahah, asas berdasarkan asas maslahah. Yang pertama, adillatul munkirin, dalil golongan yang mengingkarinya, wa munaqashatuha, dan kita munaqashah, perbincangan berkaitan dengan dalil tersebut. Kata pengarang, inna syari'al hakim, sesungguhnya syari' yang maha bijaksana, syara'a li ibadihi ma yuhaqqiqu lahum masalihahum, pasti telah mensyariatkan kepada hambanya perkara yang mentahqiqkan, yang dapat mencapaikan maslahah mereka. Fama ghafala an maslahatin, pasti syarak tidak akan lalai daripada sesuatu maslahah, wala tarakaha, dan dia tidak akan tinggalnya biduni tasyri'in, tanpa dilakukan pensyariatan. Jadi syariat ini maha bijaksana. Kalau benda itu maslahah, pasti syarak akan beritahu, akan sebut. Fal qawlu bil maslahatil mursalah, maka pandangan yang menerima maslahah mursalah ini
yakni ini bermaksud anna syari'ah taraka ba'd al-masalih al-ibad, syari' meninggalkan sebahagian daripada masalah hamba. Falam yusyri' wa falam yusyarri' falam yusyarri' dan syariat tidak mensyariatkan. Falam yusyarri' laha min al-ahkam ma yuhaqqiquha. Bila maknanya kita mengatakan ada di sana maslahah mursalah, maknanya ada perkara yang syarak tidak sebut. Falam yusyarri' laha, dan syarak tidak mentashri'kan baginya minal ahkam daripada hukum ma yuhaqqiquha, perkara yang dapat mencapaikannya. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak patut, tidak boleh. Kenapa? Limunaqadatihi, kerana ini bertentangan liqaulihi ta'ala ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah menyangka manusia itu bahawa dia akan ditinggalkan sebegitu, ditinggalkan dalam kebingungan, tidak ada hidayat dan petunjuk? Jadi ini, persoalan ini menafikan istifham al-inkari, menunjukkan bahawa tidak sama sekali. Allah Ta'ala bila cipta manusia, Allah Ta'ala bagi kepada mereka petunjuk. Allah Ta'ala tidak akan tinggalkan mereka terbiar begitu saja dalam keadaan kebingungan. Tidak. Wal waqi'u, dan waqi'nya, realitinya, anna hadhil hujjata, bahawa hujjah ini qawiyatun fi zahiriha, kuat pada zahirnya, nampak kuat. Lakinnaha, namun dha'ifatun 'inda ta'ammuli wat tamhis, sangat lemah kalau setelah kita ta'ammul, kita perhatikan dan kita kaji. Tamhis ni makna kita detailkan. Bila kita ta'ammul, kita kaji, sebenarnya lemah saja. Fasyari'atu, maka syariat haqqan, benarlah syariat, qad ra'at masalih al-ibad, syariat meraihkan masalah hamba. Wa syara'at minal ahkam, dan dia telah wa syara'at minal ahkami, mensyariatkan daripada hukum-hukum ma yusilu ilaiha, perkara yang menyampaikan kepada maslahah. Lakinnaha, tetapi syariat lam yanussa, tidak lam tanussa, dia tidak menaskan ala jami'i juz'iyatil masalih, atas setiap perincian perkara-perkara juz'i bagi maslahah ila yaumuddin, sehingga hari kiamat. Betul, syariat dia tidak membiarkan hamba begitu saja. Syariat tetap meraihkan masalah hamba dan telah mensyariatkan hukum-hukum yang akan mencapai maslahah itu. Tetapi syari' tidak menaskan ke atas semua perkara-perkara juz'i, perkara-perkara yang perincian bagi maslahah sehingga hari kiamat. Wa innama nassat ala ba'dihha, tetapi dia hanya menaskan kepada sebahagian saja. Wa dallat bi majmu'i ahkamiha, dan menunjukkan dengan himpunan sekalian hukum itu, wa mabadi'iha, dan prinsipnya, ala anna maslahata, bahawa sesungguhnya maslahah, hiya maksudus syari', maslahah itulah yang menjadi maksud bagi syari'. Walaupun begitu, secara keseluruhan majmu'i ahkam, keseluruhan hukum-hukum yang disyariatkan itu dan prinsip-prinsip itu menunjukkan maslahah itu satu perkara yang dikehendaki oleh syari'. Hiya maksudul syari' wa gharaduhu, dan itulah tujuannya. Wa gharaduhu min wad'il ahkam, daripada meletakkan hukum. Wa hadzal maslaku, dan jalan ini, minasy syari'ati, daripada syariat. Wa huwa adamun nasi ala jami'il masalih, iaitu tidak menaskan ke atas semua perkara maslahah itu. Min muhasiniha, ini termasuk daripada perkara yang elok, perkara-perkara kebaikan syariat. La min mathali biha, bukan perkara yang buruk dan keji, bukan perkara negatif. Jalan syariat menyebut secara umum, dari secara prinsip kepada maslahah itu sebenarnya min mahasiniha, daripada keelokan syariat itu, bukan daripada perkara yang negatif. Wa minal dalaili ala salahiyatiha, dan itu menjadi tanda ala salahiyatiha, ke atas malar ni makna sentiasa salahiyah, bersesuaiannya syariat itu lil baqa,
untuk kekal, wal umum, dan untuk dia itu diumumkan nanti dengan cara dia letakkan konsep asas, prinsip umum. Itu daripada dalil bahawa syarak itu sesuai untuk kekal dan bersifat umum. Lianna juz'iyatil masalih, kerana perincian maslahat itu tataghayyaru wa tatabaddalu, itu berubah dan bertukar. Wa in kana aslu riayatiha, walaupun asal meraihkan maslahat itu qaiman, itu kekal, thabit, la yataghayyar, tidak berubah. Tapi perincian itu boleh jadi berubah. Yang tak berubah tu apa? Asal dia itu, asasnya itu. Maka falaisa minal mustata'i, bukanlah daripada perkara yang dalam kemampuan, wala minad daruri, dan bukan daripada perkara yang daruri. Idzan, ketika itu, addu juz'iyatil masalihi, mengira perkara-perkara halus, perkara-perkara juz'i bagi maslahat itu muqaddaman, didahulukan, wa tashri'u ahkamin khasin, dan mensyariatkan hukum yang khas itu likulli wahidatin minha, bagi setiap satu daripadanya itu ala hidatin, secara terperinci. Maka tidaklah perkara yang mampu dan bukan perkara yang penting, bukan perkara daruri, mana untuk kita bilangkan satu-satu daripada maslahat itu dan mensyariatkan hukum yang khusus bagi setiap satunya secara berasingan. Itu bukan benda yang daruri, dan itu luar daripada kita kata mustata', perkara yang mampu, yang untuk yang sesuai, ya. Wa ala hadha, maka atas ini, fa idza tara'at maslahatun, apabila datangnya perkara maslahah, lam yarid fi syar'i hukmun khasun biha, yang tidak datang dalam syariat hukum yang khas dengannya. Wa kanat mula'amatun, dan adalah maslahat ini mula'amatan, dia ini sesuai, maslahat itu mula'amah, sesuai, li tasarrufati syari'i, bagi segala tasarruf, tindakan-tindakan hukum syarak, wattijahihi fi ri'ayatil maslahah, dan dia itu mengarahkan kepada meraihkan maslahah, wala tukhalifu hukman min ahkamihi, dan ia tidak menyalahi salah satu hukum daripada hukum-hukumnya. Maka faminas sa'iri, maka daripada perkara yang wajar, ijadul hukmi, iaitu mengadakan hukum, alladhi yuhaqqiqu, yang mentahqiqkan, yang mencapaikan hadhil maslah. Maka wajarlah, patutlah adanya hukum yang dapat merealisasikan dan mencapaikan maslahat ini. Wala yakunu hadha iftiatan ala haqqi syari', dan ini tidak dikira sebagai iftiat. Iftiat ni makna kita memandai-mandai, memandai-mandai di atas hak syariat kita mengambil hak, daripada mengambil tugas dan mengambil hak daripada syariat fi tashri', pada mensyariatkan hukum. Wala yadullu ala tarkil khaliqi li khalqihi sudah, dan ini tidak menunjukkan di atas meninggalkan oleh Tuhan yang menciptakan itu, meninggalkan ciptaannya, makhluknya itu dengan sia-sia. Ini tidak menunjukkan Allah Ta'ala cipta manusia dan biarkan mereka sebegitu saja. Li'annahu huwallazi, kerana Allah Ta'ala lah allazi arsyadana, yang menunjukkan kita ila riayatil masalih, untuk meraihkan maslahah, wal akhdhi biha, dan berpegang kepadanya. Itu dalil yang pertama dan jawapannya. Dalil golongan yang mengingkari maslahah mursalah. Seterusnya, al-masalihul mursalah mutaraddidatun bainal masalihil mu'tabarah wa bainal masalihil mulghah. Maslahah mursalah ini duduk di tengah-tengah, mutaraddidah, ya. Dia berduduk di tengah-tengah antara maslahah mu'tabarah dan maslahah mulghah. Falaisa ilhaquha bil masalihil mu'tabarati aula min ilhaqiha bil masalihil mursalah. Maka tiadalah kita nak sertakannya dengan masalih mu'tabarah itu lebih aula daripada kita sertakannya dengan masalih mulghah. Okay, kalau duduk tengah-tengah, jadi apa kelebihannya? Kenapa kita nak sertakannya dengan maslahah mu'tabarah?
apa yang aula, maka tidak ada kelebihan pun, tidak ada aulawiyat kita nak sertakan dengan maslahah mu'tabarah, dan kita tidak ilhaqkan dengan masalih mulghah, maka fayamtani'u, maka terhalang alihtijaju biha, maka sebab itu tak boleh nak berhujah dengannya, duna syahidin, tanpa ada bukti. Syahid ni makna tanpa ada bukti atau dalil, bil i'tibar, yang menunjukkan diambil i'tibarnya, yadullu ala anha min qabilil mu'tabarati, yang menunjukkan bahawa dia itu termasuk daripada pihak maslahah yang diiktibarkan, duna malghiyah, duna malghiyatin, bukan daripada maslahah yang dilarangkan, yang diabaikan. Wa hadhil hujjah, kata tuan syekh kita, ni munaqasyah dia, ini tuan syekh kita jawab balik, atau hujah balas kepada dalil kedua ulama yang mengingkari maslahah mursalah. Okey, apa dia katanya? Wa hadhil hujjah dha'ifatun aidan, hujah ini juga lemah, li'anna al-asla alladhi batanat alaihi syariah, kerana asas yang terbina di atasnya syariat, huwa ri'ayatul maslahah, ialah meraihkan maslahah, wal ilgha, dan ilgha itu ai ilghaul maslahah, menafikan dan membatalkan maslahah, wal istifna, itu pengecualian. Maka fa ilhaqul masalihil maskuti anha, kita ilhaqkan, kita sertakan maslahah yang didiamkan, maslahah yang tidak disebut dan tidak dinas, al-zahir, salahuha, yang zahir eloknya itu, kita ilhaqkannya bil masalihil mu'tabarah, dengan maslahah yang mu'tabarah, aula, itu lebih aula min ilhaqiha bil masalihil mulghah, daripada kita sertakannya dengan hukum maslahah yang diabaikan. Jadi ada pemberat tak? Pemberatnya ada. Apa pemberat? Iaitu asal hukum dan pensyariatan itu terbina atas riayatul maslahah. Maka kita ilhaqkan maslahah mursalah kepada maslahah mu'tabarah, itu menepati kepada konsep dan asas pensyariatan. Itu maksud dia. Okey, yang ketiga, al-akhdhu bil masalih, berpegang dan mengambil maslahah itu, yujri'ul juhala. Jari ni mana? Yujri'u makna memberanikan. Yujri'ul juhala, memberanikan orang-orang jahil, ala tashri'il ahkam, memberanikan orang-orang jahil untuk mensyariatkan hukum. Fa yaqa'ul khalatu, maka berlakulah khalaq, makna percampuran, wa takhlid, dan bercampurnya, fi ahkami syariah, pada hukum syariah. Jadi orang jahil, bila kita menyatakan maslahah mursalah, maslahah ni satu dalil, ini memberanikan orang-orang jahil untuk mensyariatkan hukum, maka berlaku pertukaran, berlakunya khaltu wa takhlid pada hukum syarak. Wa yaftahul bab, maka dia akan membukakan pintu, lidzawil ahwa, bagi ahli hawa nafsu, minal hukam, di kalangan hakim-hakim, wal qudah, dan qadi-qadi, wa nahwihim, dan seumpama mereka, min dzawis sultan, daripada orang yang mempunyai kekuasaan, ila ma yuridu, membuka jalan kepada apa yang mereka nak. Fayabnunal ahkama, maka mereka akan binakan hukum, ala ahwaihim, mengikut hawa nafsu mereka, ba'da yulbisuha, setelah mereka memakaikannya, thawbal maslahah, setelah mereka memakaikannya, yulbisuha thawbal maslahah, akan pakaian maslahah. Jadi hawa nafsu mereka itu, hukum yang mereka buat tu terbina atas hawa nafsu, yang mana mereka pakaikan, mereka selindung di sebalik istilah maslahah. Dia kata ini maslahah, padahal bukan maslahah, hawa nafsu. Wa yasbighuha, dan mereka menginaikan, bisabrati din, dengan inai agama. Ni makna ni kinayah lah. Maksud apa? Mereka mencelupkannya dengan celupan agama. Mereka kita panggil membrandingkan, membrandingkan dengan branding agama. Padahal itu semua untuk kepentingan mereka. Mereka kata tak, ini maslahah. Maslahah ni benda agama, padahal hawa nafsu mereka. Wa fi hadza, dan pada ini, ta'nun fid din, akan menjadi satu ta'nun, menjadi satu, kita kata
orang celaan pada agama. Wattihamun lahu, dan satu tohmah bagi agama, bi isnadil zalimin wal musnidin, dengan disandarkan, ditolong golongan-golongan orang-orang zalim dan orang-orang yang merosakkan. Wa yumkin, okey, ini hujah yang ketiga. Apa jawapan ataupun munaqasyah terhadap hujah ini? Ini golongan yang mengatakan maslahah itu bukan dalil ni, antara diguna ni lah. Kalau kita anggap maslahah itu dalil, nanti ramai yang kata ini maslahah ni maslahah. Okay. Wa yumkinu raddu ala hadzal i'tirad, boleh kita rad kepada i'tirad ini, bi anna al-akhdha bil masalihil mursalah, berpegang dengan maslahah mursalah, yastalzimul wuqufa, itu melazimkan untuk kita berhenti, ala dalail syariati, di atas dalil syarak, lita'akudi, untuk kita memastikan, min i'tibariha aw ilghaiha, daripada diiktibarkan maslahah itu ataupun dibatalkan, disia-siakan. Jadi berpegang masalah itu bukan ikut hawa nafsu, tapi dia terhenti dan berhajat untuk kita mengetahui dalil syarak, untuk memastikan maslahah itu dimu'tabarah ataupun mulghah, maslahah yang diabaikan. Wa hadza ghairu maisurin, dan ini bukan perkara yang senang, li ghairi dzawil ilmi wal ijtihad, bagi selain orang yang mempunyai ilmu dan ijtihad. Fa idza tajarra'a, apabila tajarra'al juhalu, apabila memberanikan diri oleh juhal, orang-orang jahil, fa inna ulil ilmi, maka pastilah ulil ilmi, orang yang mempunyai ilmu, yakshifuna jahalatahum, mereka akan mendedahkan kejahilan mereka. Fayamanu, maka akan jadi amanlah, fayamanu syarrahum, maka akan jadi amanlah daripada kejahatan mereka. Siapa? An-nasu, aman daripada oleh manusia daripada kejahatan mereka. Amal hukamu al-mufsidun, adapun hakim-hakim yang melakukan kerosakan, fa inna rad'ahum, maka menempelok mereka, mana itu kita nak menjatuhkan atau menempelok mereka itu, la yakunu bisaddi babil maslahah. Katakanlah apa, nanti orang-orang berkuasa akan menggunakan dasar maslahah untuk melakukan kerosakan, untuk mengikut hawa nafsu mereka. Jadi adakah boleh kita nak menafikan masalih maslahah tu dalil? Dia kata fa inna rad'ahu, menghalang mereka itu, la yakunu bisaddi babil maslahah, bukan dengan cara kita tutup pintu maslahah, wa inna ma yakunu biqiyami al-ummati biwajibiha syar'i, tetapi caranya ialah dengan melakukan umat ini dengan kewajipan syaraknya. Oleh biqiyamil ummah biwajibiha syar'i, nahwahum, ke atas mereka, dengan cara bitakwimihim, kita luruskan para hukam ini, para pemerintah ini, au iqalatihim, ataupun kita pecat mereka, kita tidak pilih lagi mereka, bukan dengan cara tuntut pintu maslahah, tapi dengan cara kita betulkan mereka, takwimihim, betulkan mereka ataupun pecat mereka. Itu dalil hujah bagi mereka yang menafikan maslahah mursalah, dan perbincangan serta jawab balas kepada hujah tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.